Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya iaitu drzubaidi.com. Terima kasih kerana bersama saya pada malam ini. Seperti biasa, setiap hari Isnin antara pukul 9 suku hingga 9.30 kita akan memulakan perkongsian pengetahuan dan juga pengalaman saya sepanjang 25 tahun menjadi doktor terhadap penyakit-penyakit berdasarkan tajuk yang diberikan. Jadi pada malam ni tajuk yang diberikan adalah apa tajuk dia? Iaitu sakit apa? Hulu hati Sekejap sebentar saya cek. Saya pun tak ingat dia punya sering sakit dada. Adakah disebabkan pedih hulu hati ataupun sakit jantung? Jadi tuan-tuan yang nampaknya telah ramai yang bersama dengan saya ni, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita membicarakan perkongsian bila dapat saja tajuk ni daripada pihak pengajuk, saya sebenarnya amat terasa seronok jugalah sebab banyak pengalaman saya dengan pesakit. Saya pernah ada satu seorang pesakit dulu. Apabila dia datang lebih kurang pukul 10.30 malam, masa tu saya bekerja di klinik, dia mengadu dia ada merasa sakit dada. Berumur dia lebih kurang dalam 48 masa tu. Jadi dia beritahu saya, doktor, saya ada gastrik. Kata saya sakit sebelah dada ni. Lepas tu saya cek dia punya kad dia tu, dia punya buku, dia punya laporan-laporan sebelum ni. Saya dapati bahawa dia adalah orang yang ada darah tinggi, kencing manis dan kolesterol pun tinggi. Tetapi dia agak terkawal. Tapi kali ni dia kata dia ada sakit dada. Dia kata, doktor, saya memang dah biasa dah mengalami masalah ni. Sakit dada macam ni kan memang gastrik. Saya ambil 1, 2, 3 Gelusil, dia akan okey. So, saya mula bekah jugalah untuk membuat pemeriksaan sungguh-kurangnya ECG, bagi menentukan sama ada dia ni betul-betul sakit dada disebabkan oleh gastrik ataupun sakit dada disebabkan oleh masalah serangan sakit jantung. Mungkin minor ataupun serangan yang tidak kuat. Jadi kata tak apa doktor, saya minta dululah pil saja, pil gastrik. Jadi saya pun cakap beginilah, saya tuliskan surat rujukan. Jadi kalau tengah malam ke apa rasa sakit dada ni, jangan buang masa datang ke klinik lagi, terus saja ke hospital. Jadi besoknya saya bekerja lebih kurang pukul 9. Saya mendapat berita bahawa pesakit tu dah meninggal dunia akibat serangan sakit jantung. Mula-mula pihak keluarga tak puas hatilah, marah dekat saya kenapa saya tak refer ke hospital. Saya beritahu sebenarnya saya dah buat referral letter, tetapi dia yang tak mau. Jadi itulah yang menyebabkan mungkin agak terlambat untuk mendapatkan rawatan. Satu pengalaman saya, masa tu saya masih lagi belajar di medical school, di medical faculty. Bila balik bercuti tu, saya cubalah attach dengan hospital yang terdekat. Jadi bila saya sampai je di bahagian emergency je, saya tengok seorang wanita dalam usia akhir 30-an. Anak dia 2 orang dalam umur 10 hingga 15 tahun, 2 orang lelaki. Berdiri di satu sudut menangis terisak-isak. Jadi saya bertanyalah kepada staf yang ada kat situ, kenapa 3 orang tu duduk kat tengah hujung tu. Dia kata suami dia baru saja meninggal dunia akibat serangan sakit jantung. Dia kata mulanya dia rasa macam gastrik pagi tu. Jadi dah jumpa doktor bagi ubat gastrik. Kemudian tak lega. Lepas tu doktor buat surat pergi hospital. Sampai hospital dia pingsan. Bila pingsan dan dah tak diselamatkan lagi. Jadi sebab itulah kita bawa satu
satu tajuk yang agak bagus untuk kita, terutamanya sebab kalau kita lihat kematian disebabkan oleh serangan sakit jantung di Malaysia ni dah semakin meningkat. Mana-mana kita dengar kawan-kawan kita, saudara kita, rakan-rakan kita, sama ada dia tu yang saya agak perasan ni ialah orang semakin muda. Semakin muda. Dulu kalau kita dengar serangan sakit jantung ni, orang berusia 60 tahun, 70 tahun. Sekarang ni 40 tahun, 35 tahun, semakin muda. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu kita dengar untuk orang kaya je. Ya, makan sedap agaknya kan. Makan sedap tak membuat physical exercise, duduk kat rumah sedap. Tetapi sekarang ni, orang yang tak berapa kaya pun, orang yang tinggal di flat-flat, di kampung-kampung, pun dapat serangan sakit jantung. Dulu kalau kita lihat orang yang obes, kita kata orang obes ni memanglah definitely selalunya lah tinggi risiko dia. Tapi sekarang orang yang kurus-kurus, BMI cantik, yang selalu pergi gym, selalu berlari, buat exercise dan sebagainya, itu yang dapat serangan sakit jantung. Dan yang saya agak perasan sekali, perubahan yang ketara apabila saya belajar 25 tahun dulu di Medical Faculty, iaitu selalunya lah serangan sakit jantung ni berlaku pada orang lelaki. Tapi sekarang ni serangan sakit jantung pun banyak juga di kalangan wanita. Yang ini yang kadang-kadang kita nak tengok ni, kenapa hal-hal ini boleh berlaku. Jadi kita tengok dulu lah rakan-rakan kita yang ada di sini. Tengok siaran kita sama ada clear tak clear. Puan Sarawati, Waalaikumsalam. Puan Raja Nuraini, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. InsyaAllah setiap Isnin kita cuba buat Puan Aina, Waalaikumsalam. Nur Hafizah, terima kasih kerana berkongsi. Susriyanti, Waalaikumsalam. Ustaz Muhammad Rosdi, Waalaikumsalam. Aina, tak ada suara doktor? Tak ada suara lah doktor dari Kulim. Yang lain bagaimana? Ada suara? Sekarang ni memang musim hujan sikit lah. Saya syak mungkin ada communication problem ni. Nur Zaifah, Waalaikumsalam. An-Nur, terima kasih berkongsi. Aliani, Waalaikumsalam. Rani Ibrahim, Waalaikumsalam. Azila, salam ceria. Anwar, Waalaikumsalam. Sifu, jauh lagi tu. Hajar Khairunisa, Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar cikgu? Waalaikumsalam. Cik Nurul Atika, Farah, terima kasih berkongsi. Ani Osman, Waalaikumsalam. Nadia, Puan Nadia, ni orang kuat oleh Faus Pantai Timur ni. Terima kasih. Rani Ibrahim, lain tempat saya sick, putus-putus. Ni di Kulim tadi, ini satu di sick pula. Tempat lain saya ingat okey. Ya Datuk Azrul. Jelas Pontian. Fauzi Siddiq clear, terima kasih Puan. Ikin Zulkifli clear. Min Rashid, Waalaikumsalam. Lain tak clear. Ni mungkin kat Kedah ni kot. Nurul Syuhada, terima kasih berkongsi. Nur Badariah, terima kasih berkongsi. Puan Hajar Nurul Huda, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Zahara Suhaib, Waalaikumsalam. Elia, Waalaikumsalam. Rohaya, Waalaikumsalam. Zaniah, lain tak terang, putus-putus. Zahra, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rozila, Ila, Waalaikumsalam. Ila lagi, boleh tanya soalan tak? Boleh terus saja. Dila Ali, Waalaikumsalam. Azam Syah, Waalaikumsalam. Amy KL Jeras, terima kasih. Assalamualaikum doktor. Siapa ni? Ismi Azmi Kasim, lain tak kuat kat sini, hujan lebat, Limbang, Sarawak. Ya, musim hujan lagi Di Johor dah start kering dah. Waalaikumsalam. Mas Nida Johari, rasa cekik dekat tekak tu, adakah ianya sebab angin, GERD ataupun gejala lain? Cekik tu bagaimana? Selepas makan ke atau secara tiba-tiba? Kadang-kadang dia ada spasm tu, kita panggil pengucutan secara tiba-tiba otot di kita punya esophagus, menyebabkan kita rasa tak selesa tu. Puan Nazila, Alhamdulillah suara clear je. Suhaila Ahlakin, KL clear. Hajar Khairunisa, Muar clear, Alhamdulillah. Izzat At-Turki, salam apa pendapat doktor mengenai pendapat yang menyebut kolesterol bukan punca penyakit jantung? Ya, nanti kita sebut ingatkan saya. Umi Saad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azmah Sardam, Waalaikumsalam. Boncoy,
Clear, Alhamdulillah. Zarina, Waalaikumsalam. Iha, Waalaikumsalam. Songkok Sengit, Waalaikumsalam. Nurhaya, Waalaikumsalam. Syahrul Nizam, Waalaikumsalam. Azam Shah, apa rawatan untuk injap sempit selain daripada pembedahan? Okey, ingatkan saya, sebenarnya saya jawab. Dila Ali, okey. JB okey. Mas Dina Abdul Aziz, Assalamualaikum doktor. Saya selalu kena sekarang, tapi bila cek doktor kata gastrik. Zamri, Waalaikumsalam. Sania Ahmad, Waalaikumsalam. Irma Sadam, Waalaikumsalam. Wan Zulaini, Kuantan okey, Alhamdulillah. Razan, ada suara. Alhamdulillah. Nur Amalina, Waalaikumsalam. Nada Jaswa, Waalaikumsalam. Wan Noriza, Nora Niza, terima kasih. Kang Noh, apa khabar Kang Noh? Waalaikumsalam. Syirawati, Waalaikumsalam. Dari di Sabah biarpun hujan. Okey, kita bercerita dulu kita berkongsi lagi tentang masalah sakit di kawasan dada ni, sama ada disebabkan oleh gastrik ataupun disebabkan oleh serangan sakit jantung. Jadi bahagian dada ni kadang-kadang kita sebut sebagai ulu hati sebab dia ada kalau kita tengok struktur kita panggil apa gastrik ni, bahagian atas ni sebelah kanan ni kita ada hati sebelah kanan. Sebelah atas, kanan, hati, kita ada pundi hempedu di situ. Jadi ada masalah hati dan pundi hempedu pun kita akan merasa sakit. Di tengahnya kita ada apa? Tengahnya kita ada jantung sebelah atas, bawahnya kita ada perut. Jadi kalau ada masalah gastric ulcer, duodenal ulcer sebagai contoh, dia boleh merujuk kepada kawasan ini. Di sebelah kiri kita ada pankreas dan spleen. Jarang berlaku rasa sakit itu kecuali penyakit-penyakit yang lebih serius. Jadi kalau katakan rasa sakit sebelah kiri di bahagian bawah, di bawah rangka ni, kalau kita pegang ni rangka ni, dia agak serius sebab dia melibatkan pankreas dan juga spleen. Sementara sebelah kanan tu mungkin sebabkan hati, sebabkan pundi hempedu dan juga mengenai perut. Saya dulu ada satu pesakit dulu, saya masih ingat. Dia rasa tidak selesa. Dia menyangka bahawa dia ada mengalami gastric ulcer ataupun mungkin bengkakan pada selaput atau permukaan dalam perut, kita panggil gastritis. Jadi bila doktor buat skop, rupanya tidak ada apa-apa. Jadi kita tak berhenti di situ saja sebab ada sesuatu yang tidak normal bila orang mengadu sakit. Jadi kita hantar kepada ultrasound. Daripada ultrasound itulah kita dapati rupanya dia ada batu pada empedu. Jadi kadang-kadang dia boleh confuse juga. Jadi sekarang ni ada 3. Pertama ni serangan sakit jantung. Kedua gastrik, sama ada gastritis, gastric ulcer. Yang ketiga adalah yang kita panggil dia batu dalam empedu. Jadi ada 3 masalah yang besar apabila seorang tu sakit dada. Jadi apabila seorang tu, orang yang berisiko, terutamanya orang yang ada penyakit kronik, darah tinggi, kecil manis, kolesterol, lepas tu badan dia obes, isap rokok, yang ini orang-orang yang berisiko tinggi. Selalunya antara 3 ni yang paling serius sekali adalah serangan sakit jantung. Jadi bila je ada sakit begitu, orang yang berisiko ni selalunya kita cadangkan untuk membuat ECG. Buat ECG tengok sama ada dia betul-betul ada serangan sakit jantung atau tidak. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku kadang-kadang ECG normal. Yang itu kadang-kadang berlaku apabila dia punya dia berlaku dengan sekejap saja. Mungkin dia punya sempitan saluran darah tu tidak berapa teruk, ataupun keadaan yang kita panggil sebagai vasospasm atau saluran darah tu di coronary artery tu tiba-tiba dia mengecut. Ini bukan disebabkan sebab oleh kolesterol, disebab kita panggil vasospasm. Disebabkan dia mengecut, darah tak sampai, tak ada penama kunan, dia akan mengembang balik. Jadi dia terselamatlah. Jadi dia bila buat ECG kita akan tengok dia tak ada perubahan. Itu yang selalu yang berlaku. Kadang-kadang doktor pun confuse. Rasa macam sangat sakit jantung tapi buat ECG normal. Kadang-kadang kita bimbang, kita buat pemeriksaan lain sebagai contoh mungkin kita buat skop di masa yang lain, kita tengok sama ada ulcer atau tidak, ataupun kita buat ultrasound nak tengok sama ada batu pada hempedu. Itu antara yang kita akan buat. Jadi tadi saya dah sebutkan pertama sekali siapa orang yang berisiko untuk mendapatkan masalah ini. Yang pertama, yang kedua ialah ada 3 organ yang di situ yang menunjukkan lebih kurang tanda-tanda yang sama. Sakit dada, tak selesa dan sebagainya. Iaitu jantung, perut kita dan juga kita panggil dia pundi hempedu. Jadi di situlah kalau katakan kita syak ada sesuatu, kalau katakan kita syak jantung normal, kita pergi kepada skop, tengok perut kita sama ada ulcer atau tidak.
Kalau tak ada masalah, kemudian kita buat ultrasound dulu. Kemungkinan kita nampak ada batu dekat empedu. Kalau tiga-tiga tak ada, kemungkinan barulah kita buat CT scan untuk melihat mungkin ada punca-punca lain di sebelah kiri. Contoh dia di pankreas, mungkin di spleen, mungkin di liver tu sendiri dan sebagainya. Jadi dari situlah kita pergi membuat orang cakap tu diagnosis, bagaimana kita menyelesaikan masalah ni. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, saya nak beritahu bahawa sungguh pun ketiga-tiga masalah ini adalah orang cakap tu agak sama. Sebagai contoh tadi saya berkongsi pengalaman bagaimana seorang pesakit datang waktu malam, dia tak selesa perut dia menyangka dia ada gastrik, rupanya serangan sakit jantung. Serangan sakit jantung ni itulah kadang-kadang bila dia minor ni, dia ada satu istilah kita panggil minor heart attack. Minor heart attack ni dia satu serangan jantung yang orang cakap tu minor saja, dia macam angin lalu je, datang lepas tu pergi. Dia sakit-sakit sangat-sangat, macam tak boleh bernafas dan sebagainya. Lepas tu tak lama kemudian dia akan pergi. Yang itu kita panggil minor. Dia boleh berulang ataupun dia boleh menjadi serangan yang lebih teruk selepas tu. Sebab tu ada orang tu dia 2-3 kali dia serangan minor, rasa tak sedap, rasa tak selesa, tiba-tiba sekali tu memang major heart attack. Yang itu kalau tak sempat mendapatkan rawatan, berkemungkinan dia ada masalah besar tu, iaitu mungkin dia akan pergi tu. Sebab tu kita kena alert benda tu. Sebab jantung ni sebagai enjin, kalau enjin dia tak berfungsi, kita tak boleh nak bergerak. Itu yang pertama. Saya nak beritahu tentang minor heart attack ni. Kalau disebabkan oleh gastrik ni selalunya selepas makan. Kalau dulu kita sebut kalau kita tak makan, kita dapat gastrik. Tapi rupanya konsep tu dah, orang cakap tu dah ketinggalan sikit. Sebab saya bila jumpa kawan-kawan saya yang pakar gastroenterologis, dia mengatakan bahawa sebenarnya kalau kita tak makan, kita berpuasa, kita jarakkan makan, sebenarnya lebih bagus pada kita. Sebab apa? Sebab bila kita makan, apa yang berlaku ialah asid dalam perut kita dikeluarkan. Asid dalam perut dikeluarkan. Bila dikeluarkan dengan banyak, untuk menghadamkan ataupun untuk mencernakan makanan yang kita makan, apabila permukaan dalam perut kita ni tidak ada lapisan yang kita panggil dia mucin. Mucin ni tak ada disebabkan oleh mungkin kita banyak sangat makan painkiller. Kita mungkin ambil orang cakap tu ubat-ubatan yang lain, ataupun kita ada apa lagi yang boleh menyebabkan mucin tu menjadi nipis. Jadi asid dalam perut kita ni dia akan menghakis permukaan dalam. Apabila sudah ada luka, ada asid lagi, dia bertambah besar dan akhirnya semakin mendalam. Itu yang kita namakan sebagai gastric ulcer. Sebab tu bila saya berbual dengan rakan-rakan saya yang menjadi pakar gastroenterologis, dia kata cara nak mengubatkan gastrik sebenarnya ialah kena kurangkan makan. Berpuasa lebih bagus. Mula-mula memang kita akan rasa tak macam cakap tu tak apa cakap tak apa kita panggil tak selesa sebab perut kita biasa makan kan. Tetapi apabila dah semakin lama-lama, perut kita ni dia boleh membaca isyarat daripada otak. Bila kita tak makan, asid tak dikeluarkan. Mula-mula mungkinlah, sebagai contoh kita selalu breakfast pukul 8 pagi kan. Walaupun perut tak makan, dia akan keluar. Tetapi apabila kita sudah biasa tak makan pukul 8 pagi, contohnya kita berpuasa dan sebagainya, otak kita memberi signal pukul 8 dah tak payah keluar sebab tak ada makanan lagi. Itunya bagus tubuh kita. Tubuh kita ni progresif. Sebab tu bila kita berpuasa bulan Ramadan, sebagai contoh, kita akan mengalami rasa ketidakselesaan tu seminggu je. Setengah orang tu mungkin pendek 3 hari. Dia rasa tak selesa sebab mungkin dia biasa makan pukul 8 pagi. Kali ini dia tak makan 8 pagi, dia makan lebih awal lagi. Jadi dia rasa macam tak selesa dan sebagainya. Tetapi itu untuk sementara. Selepas tu otak dia beritahu tak payah keluar lagi asid. Asid sebab pukul 8 memang tak ada makanan. Jadi dia akan menjadi bertambah okey. Jadi bagi orang yang sebetulnya ada gastric ulcer, kenapa kita bagi ubat untuk menghentikan pengeluaran asid? Kalau ikut logik kan, kenapa kita diberi ubat untuk meluangkan asid, sedangkan kalau kita tak makan pun asid tak keluar. Jadi satu pendekatan yang mana bila kita kurangkan makan, kita berpuasa, banyak minum air kosong, dia membantu rawatan kepada gastric ulcer itu sendiri. Jadi minum air kosong. Jadi kalau ada asid yang berbaki, dia mungkin menjadi cair, tidak terlalu pekat dan tidak membahayakan atau memudaratkan perut kita. Okey, kita pergi sikit pada
batu pada hempedu. Batu hempedu ni sebenarnya dia berkumpul. Dia berkumpul akibat apabila sama ada terlalu banyak kolesterol di dalam darah kita, akhirnya dia termendak. Yang pertama, ataupun mungkin salah kita punya sel-sel darah kita banyak pecah. Jadi dia punya hemoglobin heme tu dia termendak di situ. Tetapi sebenarnya dia bukan satu masalah kalau undi empedu kita berfungsi dengan baik. Kena faham walaupun kolesterol kita tinggi, dia anda mendapan, mungkin selalu sel darah merah kita pecah, dia anda mendapan, dia sebenarnya tidak ada masalah kalau pundi kita mengepam, mengeluarkan cecair bile, mengeluarkan cecair hempedu. Masalahnya kita punya hempedu ni dia tak bergerak, dia duduk situ je, jadi stagnan dia punya cecair hempedu tu. Akhirnya dia menjadi mendak, menjadi batu. Boleh faham tak? Kalau dia selalu, sebab contoh satu hari 3 kali dia mengecut, dia mengeluarkan bile, dia tidak akan memerangkap ataupun memendakkan batu-batu tu. Jadi boleh faham sebab tu, jadi apa yang menyebabkan pundi hempedu ni dia mengecut dan mengeluarkan bile? Itu satu soalan kita tengok. Dia hanya mengeluarkan apabila kita makan makanan yang berlemak. Kalau kita tak makan makanan yang berlemak, selalunya dia tak ada dikeluarkan. Kalau masih juga ada batu, bermaksud terlalu banyak kolesterol dalam tubuh kita sehingga tak sempat nak keluar, dia dah mendak. Sebab tu kita kena ambil minyak-minyak yang sihat, healthy fat, supaya bila kita makan, kita punya bile akan mengecut dan mengeluarkan, kita panggil dia cecair hempedu tu, supaya tidak ada lagi yang tertinggal. Kalau kita biar dia mungkin 2-3 hari atau 2-3 minggu, kemungkinan dia ada mendak. Serupa juga dengan kita punya pundi kencing. Pundi kencing ni apabila kita dah tak minum banyak, kita minum sedikit, kepekatannya tinggi, lepas tu kita cuba menahan kita tak mau pergi bilik air, lama-lama dia memendak. Jadi cara untuk mengelakkan batu macam mana? Minum air kosong banyak supaya dia penuh dan dia mengeluarkan air kencing kita. Jadi tidak adalah peluang untuk batu-batu tu dimendakkan. Sama juga dengan batu di hempedu kita. Kalau kita makan banyak healthy fat, terutamanya minyak zaitun sebagai contoh, dia akan mengecutkan otot-otot pada pundi hempedu dan menyebabkan cecair pada hempedu dikeluarkan dan dikosongkan, jadi tidak ada lagi yang berbaki. Itu satu cara. Kemudian kita pergi pula kepada perut, gastric ulcer. Gastric ulcer ni macam mana? Gastric ulcer ni macam saya sebut selalu, bahawa gastric ulcer ni bukan disebabkan oleh masalah asid sebenarnya. Asid sentiasa dikeluarkan apabila kita makan. Cuma apa yang berlaku ialah dalam permukaan dalam tu, dia ada satu lapisan protein yang kita panggil dia sebagai mucin. Mucin ni, kalau kita discuss mucin ni panjang, tapi saya untuk pemudahkan, mucin ni hanya terbentuk antaranya apabila kita memakan lemak-lemak yang sihat. Dia ada keluar beberapa enzim yang akan merangsangkan pengeluaran tu. Jadi mucin ni tujuan dia, bila ada asid dikeluarkan dari perut, dia hanya menghadamkan atau mencernakan makanan-makanan yang kita makan, tetapi tidak mengganggu permukaan dalam perut kita. Sebab tu mucin ni penting. Yang menyebabkan mucin menipis, pertama sekali adalah apabila kita makan painkiller. Painkiller tu dah diketahui dia akan menyebabkan mucin semakin menipis, kemungkinan tak ada, dan terus asid dalam perut kita tu menghakis permukaan dalam perut, akhirnya menyebabkan kita gastritis, gastric ulcer, dan akhirnya boleh buat perforation. Minum arak, saya dapat kes dulu, saya masih ingat lagi masa saya houseman dulu, pukul 7 pagi, emergency panggil. Bila kita datang, seorang wanita berusia dalam 50-an, baru saja, ni bukan Melayu lah, dia baru saja, orang cakap tu, makan besar. Jadi dia minum, dia mesti mengaku dia minum banyak pada kali ini. Perut dia sakit sangat perut. Jadi kita buat skop. Tak buat skop pun, kita terus buat pembedahan, memang kita dapati ada lubang pada perut dia. Kita panggil dia dah perforated. Jadi kita ambil sikit dia punya sampel tu, rupanya dia dah ada kanser perut dah. Jadi sebab tu perforated tu disebabkan oleh kanser perut, tetapi pada hari itu, dia menjadi perforated disebabkan mungkin terlalu banyak minum alkohol. Jadi dia terus pecah. Itu bahaya tu.
painkiller pula dia boleh menyebabkan luka tu sehingga menembusi saluran darah pada pada bawah permukaan perut tu. Jadi darah akan keluar sikit demi sikit demi sikit demi sikit. Akhirnya bila terlalu banyak dia akan muntah. Kita akan dapati bahawa orang tu akan muntah berketul-ketul darah. Tekanan darah akan menjadi rendah. Kemungkinan dia akan kolaps. Sangat bahaya. Jadi kita tengok mungkin rakan-rakan kita yang berada di sini. Saya minta maaf kalau saya tidak membaca nama tuan-tuan atau menjawab soalan tuan-tuan. Batu Pahat, Saniah terputus-putus. Zuraini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Faizah, Waalaikumsalam. Clear dok. Ilham Bis, Waalaikumsalam. Syahrul Nizam, Waalaikumsalam. Puel Fazri, Peling, Waalaikumsalam. Asrid, Waalaikumsalam. Zuriati, Waalaikumsalam. Nur Fatimah, putus-putus suara. Ros, Alhamdulillah clear. Izzah Nur Iman, Waalaikumsalam. Rosila, suara tersekat-sekat. Allah. Muhammad Rozi Mazin, Batu Pahat betul-betul dok. Alamak. Amy Olive House, KL, jelas. Alhamdulillah. Kalilah Zakaria, Alhamdulillah clear. Ila, doktor, orang yang ada anxiety, panic attack patut tak makan ubat? Okey. Saya jawab soalan ni lah. Seperti mana saya beritahu sekali, sebenarnya masalah anxiety disorder dan juga panic attack. Anxiety disorder ni maksudnya orang tu dia akan rasa terlalu risau sangat. Yang keterlaluan pertama, yang kedua dia tidak logik. Kalau nak tahu sama ada saya ni ada anxiety disorder, antara dia punya ciri dia ialah dia memikir secara keterlaluan. Dia risau terketerlaluan. Yang kedua secara tidak logik. Sebab contoh sekarang ni musim hujan kan. Musim hujan katakanlah dia tengok TV, banyak tempat banjir. Jadi dia tak boleh tidur. Jadi bila tanya dia kenapa tak boleh tidur, saya bimbang rumah saya akan dimasuki air, akan banjir. Padahal rumah dia atas bukit. Nampak di sini tak? Dia tak logik kan? Tak pernah pun ada banjir sebab rumah dia atas bukit. Tapi dia kata, nanti rumah saya banjir, saya terpaksa keluar, saya terpaksa duduk di pendapatan sementara. Lepas tu macam mana dengan anak-anak saya, semua gitu gini. Satu benda yang tak logik. Kemudian dia berfikir secara keterlaluan. Dia kata nanti macam mana makan susah, nak mandi susah, nak berak ke apa kan. Sampai keterlaluan. Yang kita fikir macam, banjir pun mungkin dah semakin reda. Lepas tu rumah di atas bukit. Jadi sini yang dikatakan sebagai anxiety disorder. Yang kedua kita panggil panic attack. Panic attack ni selalunya dia rasa dengan tiba-tiba. Saya ada seorang ustaz tu, kawan saya, dia mengajar di dalam masjid dan surau. Dia kata bila dia datang tu, panic attack tu datang dengan tiba-tiba. Tengah mengajar ni terus dia terus terdiam. Dia rasa jantung dia laju, berpeluh-peluh, macam susah nafas, macam dada kena pijak dengan gajah. Lepas tu badan menjadi lemah, lepas tu dia terbaring. Bila pergi ke hospital, rupanya buat ECG dan sebagainya, normal. Dia menyangka bahawa dia dapat serangan sakit jantung tetapi normal. Tetapi serangnya orang yang ada fatigue, panic disorder ni, dia sebenarnya boleh tahu tau. Dia boleh rasa tau. Dah banyak kali dah pergi jumpa doktor sebenarnya. Normal saja. Cuma saya mencadangkan pertama sekali, bila ada attack tu, kena belajar breathing exercise. Macam mana? Tarik nafas perlahan 5 hingga 8 saat. Tahan 5-8 saat. Hembuskan perlahan 5-8 saat. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dengan cara pernafasan perlahan, beri positif dalam otak. Cakap bahawa ini sebenarnya tak ada apa-apa. Ini semua hanyalah dugaan. Macam cerita Piramli kan, dugaan, cobaan. Ini bukannya sesuatu yang real. InsyaAllah pelan-pelan dia akan hilang sendiri. Kita tengok nadi. Kalau setengah orang tu tak boleh tengok nadi lagi, dia risau. Pelan-pelan. Pelan-pelan, tarik nafas, lepas. Jangan segera pergi ke klinik atau hospital. Sebab contoh, sebab selalunya orang yang ada panic disorder ni, dia akan berulang-ulang. Saya dapat dulu seorang remaja perempuan berusia 18 tahun. Dibawa oleh keluarga dengan pernafasan yang agak susah. Dia mencungak-cungak. Jadi kita buat pemeriksaan, semua normal. Sampai tangan dia pun dah berkerut begini. Berkerut itu maksud dia terlalu banyak
menarik nafas sehingga kita panggil dia oksigen terlalu banyak dalam darah, menyebabkan dia mengalami masalah spasm macam itu. Jadi cara dia senang saja. Cara dia ialah sama ada tutup hidung, tahan sikit supaya karbon dioksida develop sikit, bertambah banyak kepekatan di dalam tubuh kita, menyimbangi oksigen yang terlalu banyak, dia akan okey. Ataupun bernapas melalui plastik. Tetapi bagi orang yang ada anxiety disorder atau panic attack ni, dia kadang tak selesa. Dia tak selesa dengan tu. Tapi kita terpaksa dia. Supaya oksigen dia dengan karbon dioksida semakin, orang cakap tu, seimbang, dan akhirnya dia akan menjadi okey. Tangan dia semua akan menjadi okey. Dan selalunya bagi anxiety disorder ni, saya selalunya minta kalau boleh jangan ramai-ramai menunggu pesakit. Sebab itu faktor yang menyebabkan dia lagi nervous, dia lebih panik dan sebagainya. Biar dia duduk seorang menunggu rawatan dan sebagainya, dia akan okey. Jangan risau. Okey, seterusnya kita tengok mungkin ada soalan-soalan yang lain. Zainul Arifin, Assalamualaikum doktor. Share pemakanan siaran doktor. Nak share pemakanan Saya tak ada special pemakanan. Seperti mana yang saya selalu kongsikan, selalu saya mengamalkan diet intermittent fasting. Maksud dia apa? Maksud dia kita menjarakkan pemakanan antara 8 hingga 12 jam. Saya buat yang itu. Saya tak buat extended sampai 23 jam dan lebih daripada itu. Saya tahu saya punya kupaian saya 12 jam, 16 jam. Maksud dia apa? Kalau sebagai contoh, tadi saya makan pukul 8 malam. Esok pagi saya boleh bersarapan. Kalau kawan-kawan ada ajak saya. Kalau saya seorang-seorang, saya selalunya lah. Saya minum air saja. Saya akan makan tengah hari atau kita panggil brunch. Breakfast dan lunch waktu pukul 12 begitu. Itu masa. Jadi dari pukul 8 sampai mungkin pukul 10 tu kita minum air kosong je. Minum air kosong. Bangun pukul 5 pagi, air kosong, saya ambil satu sudu minyak zaitun dan juga satu biji vitamin E untuk saya. Lepas tu air kosong pukul 10 saya minum kopi tanpa gula atau sikit stevia. Nanti pukul air kosong lagi sampai tengah hari baru saya makan. Makan belah tu kita gunakan konsep healthy plate, iaitu kita punya pinggan tu kita bagi 4. Suku kita ambil nasi, suku kita ambil sayur, suku ada protein, suku lagi mungkin saya ambil buah. Kalau tak ada buah, saya tambahkan dengan sayur-sayuran. Petang-petang kita boleh mainlah sikit. Contoh saya ambil kurma ke, saya ambil kacang ke, kadang saya blend buah-buahan, contohnya betik, saya letak sikit campur vitamin C dalam tu, ataupun saya campur sikit dengan vitamin D dalam tu. Kita minum. Sebab tu kadang saya suka pergi ke pasar terdekat ni adalah Khidmat Tampoi. Saya beli betik-betik yang dah dibungkus tu. Jadi kita simpan untuk gunaan 2-3 hari. Jadi untuk minum saya dah ambil dah benda tu. Buah yang dibungkus tu bersihkan, masuk dalam blender, kita blend sikit, campur dengan air, jadi dia air, dan kita boleh minum. Jadi tak terlalu manis. Dia mau cakap manis buah dan dah cukup. Kalau tak cukup manis, mungkin kita boleh campurkan dengan stevia. Jadi malam nanti pukul 8 makan macam biasa. Jadi saya tak adalah rasa special makanan special, cuma diet intermittent fasting dan juga healthy plate concept untuk pemakanan itu je. Okey. Kita tengok lagi Azliza, putus-putus, saya minta maaf Azliza. Saya tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Uni Saad, kalau sakit dada di tengah malam tu serangan jantung ke? Tak semestinya. Okey, untuk serangan jantung ni dia ada tanda-tanda tanda-tanda yang kita syaki. Yang ini mungkin major lah. Yang pertama sekali adalah dia akan rasa susah nafas. Dia akan rasa macam tak boleh nafas. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan ditutup hidung selama 1 minit. Rasa macam tak boleh nak bernafas. Lepas tu sakit dada. Sakit dada ni mengikut buku teks yang saya baca dulu, dia kata dia umpama dipijak oleh gajah. Tuan-tuan boleh bayangkanlah satu benda berat kat dada kan. Ada di dekat situ, tak boleh bernafas. Lepas tu jantung pula tu laju. Betul-betul laju, laju. Kemudian berpeluh-peluh. Itu ada 4 tanda tu. Yang lain tu adalah dia pergi ke sebelah kanan lah, dia pergi ke belakang lah dan sebagainya. Tapi 4 tanda tu, itu berkemungkinan besar serangan sakit jantung. Ada juga serangan sakit jantung kita panggil dia inferior wall, ke belakang, yang bawah tu. Jadi jantung tu berbentuk macam macam cube 3 segi macam gitu. Di bawah tu kita panggil dia inferior wall. Heart attack tu, itu menyebabkan kadang-kadang kita ingat dia gastrik.
Kita sebab dia berada di bawah panggil kawasan ulu hati ni. Kita ingat gastrik ni rasa tak selesa dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya serangan sakit jantung. Jadi kalau katakan rasa susah bernafas, berpeluh-peluh, jantung berdebar-debar, lepas tu sakit dada macam dipijak, kena buat pemeriksaan terus. Pergi ke hospital terus. Jangan pergi klinik, pergi hospital terus. Doktor akan buat ECG untuk confirmkan dan juga mengambil darah untuk tengok sama dia ada inflammation of the heart muscle yang menunjukkan dia ada serangan sakit jantung. Dan dari situ barulah kalau confirm dia akan hantar terus ke unit coronary untuk kita observation dan bagi treatment. Dia tak boleh simpan di ward biasa kerana dia adalah suatu benda yang emergency dan serius. Dia ada satu ward kita panggil, kalau tak siap saya dulu, CCU, coronary care unit, terus hantar di sana. Okey. Puan Aisyah Ibrahim, Alhamdulillah. Hana, lain tak elok, putus-putus. Intan Izzati, Assalamualaikum. Kalau sakit dada sekali-sekala diselangi rasa cepat lapar, kadang-kadang perut rasa sakit, cepat rasa kenyang, cepat rasa lapar, doktor hanya sahkan gastrik atau ada gas atau sakit yang lain. Jadi untuk gastrik ni saya selalunya reserve dia punya diagnosis tu sehingga kita buat scope. Maksudnya saya tak segera cakap oh ini gastrik, kecuali memang kita dah buat scope, kita nampak situ ada perut kita ada merah-merah, itu maksud dia ada bengkakan ataupun kita panggil dia inflammation. Kita tengok situ ada luka, barulah kita sebut sebagai gastrik ulcer ke gastritis dan sebagainya. Tapi kalau sebagai contoh rasa begitu saja, saya tak cakap. Saya cuba pertama sekali minta dia pertama sekali cuba minum air kosong. Kita ada satu istilah yang kita panggil sebagai sugar craving. Sugar craving ni bagi orang yang biasa minum manis, pagi-pagi selalu minum roti canai, teh tarik dan sebagainya. Bila dia tak makan tu, dia ada rasa craving, dia rasa ketagihan di situ. Dan perut rasa macam tak sedap, perut macam pedih, macam tak selesa. Saya cadangkan minum air kosong dulu. 10 minit tunggu. Bila rasa macam dah hilang, itu bermaksud hanya craving saja. Otak ni memberi isyarat yang salah. Sepatutnya dia baca sebagai kita kehausan, tetapi dia baca kita ni sebenarnya kelaparan. Jadi sebenarnya kita haus sebenarnya. Minum air kosong, tengok macam mana. Kalau lepas 10 minit masih lapar, itu betul-betul lapar. Sebab lapar ni, puan-puan tuan-tuan, dia sekurangnya 4 jam dari masa terakhir kita makan. Sebagai contoh, kita makan tadi pukul 8 pagi. Agak-agak pukul berapa kita lapar? Pukul 12. Pukul 10 kalau lapar tu sebenarnya bukan lapar. Itu craving kita panggil. Minum air kosong, insyaAllah dia akan okey. Wan Zulaini, Alhamdulillah dah share doktor. Terima kasih Wan Zulaini. Nur Hasani Riyah, saya selalu pada ulu hati, sering sesak nafas bila ambil antihistamin. Bila makan setengah jam, dia akan rasa hilang. Ya, antihistamin juga kadang-kadang dia membantu untuk mengurangkan pengeluaran asid dalam perut. Sebab tu saya cakap, bila rasa pedih ulu hati ni, tips ini tips, ini bukan rawatan. Tips dia yang pertama sekali kena minum air kosong dulu. Air kosong dulu. Bila dah minum air kosong, kalau rasa lega dan sebagainya, itu jangan risau. Kemungkinan pada masa tu asid mungkin banyak sikit dalam tubuh kita, dalam perut kita. Mungkin kita ada craving kat dalam tu, mungkin dan masalah-masalah lain. Jangan risau, minum air kosong dulu. Bila berasakan lepas 10 minit tak kurang, barulah mungkin disebabkan oleh masalah berkaitan dengan perut, atau mungkin masalah berkaitan dengan jantung. Yang itu kita kena tengok, buat pemeriksaan. Rizman Sulaiman, saya akan clear, Alhamdulillah. Saharan apa lain betul-betul doktor? Puan minta maaf saya tak dapat tahu puan, sebab sadakan rasanya Rizman cakap okey. Nana Riana, Waalaikumsalam. Nosi, Waalaikumsalam. Umi Normah, Waalaikumsalam. Sarimah, salam. Lain putus-putus. Nur Zalina, Nurdin, Lina, Waalaikumsalam. Nurul Aima, terima kasih berkongsi. Bin Rashid, lain tak cantik malam ni. Ya, mungkin hujan di tempat puan. Ikhwan, okey je. Alhamdulillah. Ku Azmi, terima kasih doktor. Montreal, clear. Masya Allah. US ke ni? Fazilah Hassan, betul tu. Apa yang betul puan? Tak clear malam, tak cantik malam ni. Mungkinlah, saya ingatlah ada masalah kot. Azam Shah, clear. Zuhailah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Mimi, sebab tahu disarankan ambil lemak sihat setiap pagi untuk clearkan bal jus, jangan dipekatkan. Betul cikgu.
Saya memang setuju dengan ayat itu, bahawa kalau kita minum, kita kena kosongkan sebenarnya kita punya bile pundi empedu kita ni. Kita kena kosongkan selalu. Jangan dia terlalu lama tidak merembeskan atau mengeluarkan jus empedu ni, sebab dia boleh menyebabkan pembentukan batu. Bila ada pembentukan batu banyak di situ, akhirnya boleh menyebabkan jangkitan kuman pula di situ. Jadi sebab tu kita kena clearkan dengan cara senang saja. Pemakanan, ambil sikit minyak sihat, terutamanya minyak zaitun waktu pagi. Kita punya bile duct, kita akan empedu pundi empedu kita akan mengecut, mengeluarkan lain-lain bile, dah kita dah pundi tu dah dikosongkan, jadi kita terselamat daripada pembentukan batu tu nanti. Mas Dina Johari, okey, terima kasih kerana berkongsi. Ina, terima kasih kerana berkongsi. Nur Aisyah, salam, terima kasih. Suhaila, baru faham sebab tanya batu empedu dan batu karang. Alhamdulillah, terima kasih. Nur Aniza, boleh dapatkan minyak zaitun? Ni siapa nak dapatkan minyak zaitun boleh ni WhatsApp Nik Aniza. Azizi Abdul Aziz, terima kasih atas info diberikan doktor. Sama-sama. Midah, siap. Muhammad Rozi Majaya, Ustaz, Alhamdulillah, batu pahat clear dah. Okey. Ini daripada Korea ke Jepun. Macam mana nak tahu saluran pembuluhan darah tersumbat? Tak maaf puan, saya tak boleh baca nama. Tapi soalannya lah, macam mana nak tahu saluran pembuluhan darah tersumbat? Macam mana nak tahu? Nak tahu pembuluhan darah tersumbat, antaranya yang kita lakukan ialah pemeriksaan angiogram. Maksud dia, doktor akan masukkan satu saluran, sama ada melalui pembuluh darah di kaki ataupun daripada tangan untuk pergi ke jantung, dan akhirnya dia akan memberikan dye, warna. Dye lah sebenarnya warna putih tu. Lepas tu dia akan ambil lebih kurang macam X-ray. Dari situ kita dapat melihat berapa peratusan sumbatan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak melihat berapa banyak yang tersumbat. Ada yang satu saluran, dua saluran atau ketiga-tiga saluran. Sebab tu dia buat. Sekarang ada teknologi yang lain. Dia menggunakan kalsium. Maksud dia tak payah masuk dye, masuk bawah scan, dia akan tengok berapa banyak deposition of calcium dekat saluran darah tu. Dari situ dia dapat peratusan berapa banyak blok dan sebagainya. Jadi dia ada teknik lama yang very invasive. Maksud dia termasukkan saluran untuk masukkan dye dalam tu. Satu lagi, kita masuk dalam terowong je, terowong scan je. Kita dah dapat tahu dah. Tapi mestilah yang masuk terowong tu mungkin dia agak mahal sikit. Jadi tapi tak apa, kita boleh mengetahui berapa banyak saluran darah pada jantung tersumbat dan berapa tersumbatan tu. Sama ada 70%, 50% atau mungkin sedikit saja. Azam Shah, line okey. Yusuf Yos, clear doktor. Alhamdulillah, terima kasih. Asna, siapa nak Olive vitamin E produk UTM, okey, boleh puan Asna, boleh hubungi puan Asna. Fauzal Siddiq, Waalaikumsalam. Faizul Syahri, Waalaikumsalam. Khatijah, clear, Alhamdulillah. Syarifah, Sarimah Ramli, Waalaikumsalam, line tak clear. Oleh Faus Jasin, Assalamualaikum dok. Jasin clear, Alhamdulillah tuan. Ajib bin, Pasir Gudang clear. Azam Syah, macam mana untuk masalah injap mineral? Mitral. Injap ni, masalah dengan injap ni, dia selalunya dia tak ada ubat. Dia sebab dia selalunya sama ada kita panggil leg incompetence ataupun kita panggil stenosis. Maksud dia mengeras, dia mengecil, lubang dia kecil. Sepatutnya injap ni dia buka tutup. Bila darah lalu dia akan buka, bila darah tak lalu dia akan tutup pula. Tetapi apa yang berlaku sama ada dia incompetent, maksud dia tak tutup betul. Dia ada lagi lubang kat situ. Jadi darah tu walaupun sepatutnya darah tu tak boleh keluar, dia keluar balik. Ataupun mungkin kita panggil stenosis. Dia tak boleh buka tutup lagi lah. Dia dah keras gitu, berlubang gitu. Yang itu tak bagus. Dia akan mencampurkan darah yang ada oksigen dengan darah yang tak ada oksigen. Lebih kurang macam itu. Jadi dia tak bagus untuk orang tu. Selalunya doktor akan buat pembedahan, penggantian valves tu, sama ada daripada besi. Kalau masa saya bekerja dulu di hospital, kita gantikan sama ada besi ataupun daripada tisu lembu. Daripada tisu lembu. Jadi kita pilih lah. Tetapi kena ingat, kalau kita tidak menjaga pemakanan kita, kemungkinan besar kita punya valve tu sendiri dia akan berulang masalah yang sama 10 hingga 15 tahun. Sebab tu kena berhati-hati.
Begitu juga kalau kita letak stent dalam saluran pembuluh kita, dia boleh tersumbat semula. Sebab tu kena jaga makanan kita. Ida, siapa nak beli minyak zaitun boleh dikeluar. Nurul Hasan, Alhamdulillah lain sudah okey. Jufri Idrus, dok sakit dada serangan jantung rasa dia macam mana? Saya cakap tadi ada 4 tu. Pertamanya rasa sakit sangat seolah-olah dipijak oleh gajah. Itu contoh. Yang kedua, kita akan susah bernafas. Bayangkan mulut kita tertutup selama 2-3 minit, kita tak boleh bernafas. Itulah rasa dia. Yang ketiga, jantung kita, nadi kita laju, sangat laju macam kuda, duk, laju sangat. Yang keempat, kita berpeluh-peluh dan akhirnya kita rasa nak pitam dan mungkin kita akan pingsan. Itu tanda-tanda dia. Olive House, kawasan Jasin dan lain-lain boleh dapatkan daripada Olive House Jasin. Nur Syuhada, betul doktor. Masmida, panic attack, anxiety disorder lead to the sakit jantung ke doktor? Tidak. Dia tidak. Panic attack dan anxiety disorder ni sebenarnya masalah minda kita. Sebab tu saya kalau berhadapan ataupun merawat pesakit yang ada anxiety disorder ataupun panic attack ni, selalunya kita buat psikoterapi. Kita cuba ubah minda dia supaya dia tidak terlalu, dalam bahasa mudah ni, mengikut perasaan, mengikut fikiran tidak logik, illogical thinking kan. Kadang-kadang macam saya cakap tadi lah kan, bila dia tengok hujan je dia rasa dah berdebar. Sebab apa? Dia rasa kalau hujan lebat nanti rumah ada banjir, lepas tu susah nak keluar, lepas tu macam mana dah juga, dan seterusnya lah, bla yang tak logik. Begitu juga kalau tengok peratusan ataupun bilangan pesakit-pesakit COVID yang positif. Dia tengok sehari 1,000, besok 2,000, ni 3,000, dia pun dah risau, fikir anak-anak dia macam mana, padahal anak-anak dia duduk rumah je, contoh. Dia fikir macam mana suami, padahal suami kerja kat rumah je. Nanti kalau dia semua sakit, siapa nak cek makan dan sebagainya. Jadi pemikiran terlalu ke hadapan sangat. Yang ni sebab tu kita ajak supaya berfikir secara positif, berfikir secara logik. Lepas tu ada banyak cara lagi untuk mengubah pemikiran. Bila pemikiran dah okey, barulah sistem badan kita akan berfungsi dengan baik. Tidak ada lagi anxiety disorder, sekurangnya dapat dikurangkan, dan juga panic attack pun dapat dikurangkan. Okay, kita tengok lagi puan. Aina, clear. Kasih ilahi, terima kasih berkongsi. Mak saya sakit lutut sampai tak boleh nak jalan. Jadi kami bawa pergi klinik bagi injection dan ubat. Lepas 3 hari mak saya kena serangan sakit jantung. Adakah ubat yang kuat mak saya kena serangan sakit jantung? Ini susah saya nak bagi komen. Mungkin pada masa itu tekanan darah sudah meningkat, gula mungkin tak terkawal, dan pada yang sama mungkin saluran darah pada jantung mungkin dah ada sumbatan dan sebagainya. Apabila rasa sakit, dia boleh menyebabkan, mencetuskan serangan jantung tu. Itu. Jadi saya nak menjawab satu soalan yang mengatakan bertanya sama ada adakah tahap kolesterol yang tinggi menyebabkan saluran darah tersumbat. Sebenarnya banyak kajian terbaru menunjukkan apabila kolesterol yang tinggi saja, sebenarnya dia tidak menyebabkan saluran darah yang tersumbat. Darah ni sebenarnya tersumbat, ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang kita faham. Jadi sebab tu, kolesterol yang tinggi saja bukanlah faktor utama menyebabkan saluran darah tersumbat. Tidak ada faktor-faktor lain. Antaranya sebagai contoh, gula. Orang yang diabetes, ada kolesterol, memang saluran darah mudah tersumbat. Hypertension, orang yang ada kolesterol tinggi, orang yang hypertension, memang mudah tersumbat. Orang yang isap rokok, lepas tu ada kolesterol yang tinggi, memang mudah untuk tersumbat. Lepas tu dalam sejarah mungkin ada masalah pemengkatan darah. Darah dia mudah pekat. Yang ni pun sama, orang pun mempunyai risiko untuk mengalami sumbatan pada saluran darah. Jadi bayangkan seorang tu ada kolesterol yang tinggi, kencing manis, hypertension, merokok, obes pula tu. Lepas tu dalam sejarah keluarga pula tu, ada pula tu yang ada serangan sakit jantung, ada yang dapat heart attack. Yang ini menunjukkan bahawa banyak faktor-faktor lain. Cuma secara keseluruhannya, disebabkan kita punya tahap pemahaman kita di Malaysia ni dia agak kurang. Kadang-kadang doktor tu mengambil secara purata je. Kolesterol tinggi, chances untuk mendapatkan serangan sakit jantung pun tinggi. Sebab yang darah tinggi pun ramai, yang ada kencing manis pun ramai, yang isap rokok lagi, yang obes lagi. Sebab tu doktor ambil satu macam panduan lah, lebih kurang macam itu. Kolesterol tinggi bahaya. Tapi sebenarnya
Dia bukannya salah satu faktor yang utama menentukan sama ada tersumbat dia tak. Tapi faktor-faktor lain. Kalau tanya saya tengok pesakit tu macam mana. Kalau pesakit tu educated, dia boleh menjaga diri dia, mengawal faktor-faktor yang lain. Selalunya saya beritahu kolesterol tu tak berapa sangat lah. Tapi kalau dia yang jenis isap rokok sekarang ni, isap rokok, lepas tu dia obes, ada darah tinggi, kencing manis, yang itu kita tengok total kolesterol dia. Kena turunkan dengan cepat. Kalau tak, mudah untuk dia dapat sumbatan pada saluran darah. Jadi saya harap faham. Ni Nur Akmal, kalau buat IF boleh tak kita ambil minyak zaitun? Akmal, dia kena faham kenapa kita buat IF. Agak-agak kenapa kita buat IF. IF ni dibuat ni sebenarnya tujuan dia kita hendak merendahkan tahap insulin dalam tubuh kita. Sebab apa? Setiap kali kita makan, terutama ada mengandungi banyak karbohidrat, menyebabkan pankreas kita akan mengeluarkan insulin. Pankreas kita akan mengeluarkan insulin kalau kita makan setiap 2 jam. Refined karbo. Jadi insulin kita akan selamanya akan tinggi. Yang itu kita namakan hyperinsulinemia. Apabila tinggi dalam jangka masa yang panjang sebab kita asyik makan 2 jam, makan 2 jam, makan karbo banyak, menyebabkan insulin resistant. Bila insulin resistant, itu yang datangnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi, serangan sakit jantung, lepas tu ada beberapa jenis kanser dan sebagainya. Jadi untuk merawat benda-benda ni, sebagai contoh untuk merawat diabetes, untuk dapat hypertension, kolesterol yang tinggi dan sebagainya, cara dia ialah kita mengurangkan, merawat insulin resistant dengan cara kita tidak makan, kita menjarakkan makan. Bila kita menjarakkan makan, insulin tak keluar. Bila insulin tak keluar, insulin kita akan menjadi rendah. Jadi boleh tak kita makan minyak lemak? Boleh, sebab kita tak makan karbohidrat, kita makan lemak, fat, healthy fat. Healthy fat ni dia tidak mengeluarkan insulin. Badan kita tidak mengeluarkan insulin kalau kita makan contoh minyak zaitun. Dia akan mengeluarkan apa? Glukagon. Glukagon ni apa? Glukagon ni ialah dia macam insulin dengan glukagon dia seimbang. Kalau insulin keluar, glukagon akan rendah. Kalau glukagon tinggi, insulin ni akan menjadi rendah. Jadi glukagon ni dia akan menghasilkan tenaga daripada bahan-bahan yang bukan karbohidrat. Sebab karbohidrat kita tak makan, jadi dia akan mengambil lemak kita, glycogen kita untuk dibakar, untuk menjadikan tenaga. Jadi secara tak langsung, dia juga akan menyebabkan pembakaran lemak dalam tubuh kita. Minyak zaitun ni, dia akan menggalakkan begitu. Maksudnya bila makan minyak zaitun, glukagon akan keluar. Glukagon dia tengok, kalau tak cukup minyak yang kita makan ni, dia akan ambil simpanan-simpanan dalam tubuh kita untuk jadikan tenaga. Sebab tu orang cakap minyak zaitun dapat menurunkan berat badan, tetapi dengan cara yang betul. Kalau tuan-tuan ambil gula banyak, maka minyak zaitun dia tak memberi manfaat langsung. Jadi bagi mereka yang buat IF, boleh ambil minyak zaitun waktu pagi sebagai contoh. Kalau contoh dia ada gasi, dia rasa dia ada gasi tak selesa, perut dan sebagainya, ambil minyak zaitun. Kalau rasa tak nak ambil pun lagi bagus, sebab minyak zaitun adalah makanan yang berkalori, terutama kalau orang yang seperti pagi-pagi dia terpaksa keluar, pergi bekerja, berjalan, mengejar MRT ke LRT ke dan sebagainya, memerlukan physical, ambil satu sudu dah cukup untuk sepanjang pagi. Dah tak payah makan sarapan dah. Tunggu lunch nanti terus makan macam biasa. Saya harap dah menjawab soalan Puan Wani. Puan Wani boleh WhatsApp Puan Wani kalau berada di Johor Bahru. Nur Azhar Hussein, salam Dr. Salam. Apa beza tanda serangan sakit jantung dengan GERD? Macam sama, contoh sesak nafas. Memang sama sebab tu orang yang mengalami anxiety disorder, dia akan kadang-kadang merasa macam GERD. Sebab apa? Saluran lower esophageal sphincter dia akan relax. Jadi semua gastric content, makanan dalam perut dia akan naik ke atas. Kita panggil GERD reflux. Ini selalunya orang yang ada anxiety disorder, sebab tu dia rasa sama macam serangan sakit jantung, tetapi faktor dia tak ada. Yang membezakan dia, pertama faktor dia tak ada. Dia tak ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol dia okey, badan dia kurus contoh. Lepas tu dia tidak merokok, muda lagi, lepas tu jarang dapat serangan sakit jantung. Dan orang yang anxiety disorder atau panic attack ni selalunya berulang-ulang. Dia dah 2-3 kali dah pergi hospital. Masalah yang sama. Selalunya kita menganggap, okay, this
diserang semula oleh panic attack ni. Selepas kita buat ECG normal, cakap tak payah risau, mungkin sebab panic attack. Kena banyakkan lah melatih minda kita ni. Minda ni tuan-tuan ni macam kita angkat berat tuan-tuan. Hari ni kalau kita angkat satu barang berat sebanyak 1 kilo, kita rasa lemah. Lepas tu kita cakap kita tak boleh angkat berat lah. Selama-lamanya tuan-tuan memang tak boleh nak angkat berat. Tapi tuan-tuan kalau cuba berlatih dengan susah payah 5 kilo, 6 bulan 3 kilo, hujung tahun 5 kilo, tahun depan 10 kilo. Itu juga anxiety disorder ni. Bila kita rasa macam susah lah, tak boleh lah, aku dah memang segini, aku dilahirkan begini, memang takkan ke mana-mana. Tapi kita rasa kita lawan dengan susah payah, lama-lama benda tu akan hilang sikit, lama-lama dah tak ada. Gitulah seterusnya. Mas Nida Johari, terima kasih. Zatia Haramain, terima kasih. Susrianti, minyak zaitun sangat bagus untuk jantung dan masalah kesihatan lain. Betul. Beskat Aji, tuan doktor, minyak zaitun bagus ke untuk jantung? Memang bagus. Boleh cek dalam mana-mana jurnal. Sebab apa? Dia mengandungi minyak lemak sihat, unsaturated fatty acid. Minyak zaitun ni dia 70% monounsaturated fatty acid, 20% adalah polyunsaturated fatty acid, 5 hingga 10% adalah saturated fat. Jadi memang sangat bagus untuk tubuh sebenarnya dan untuk jantung. Ada tak Pasir Gudang yang jual minyak zaitun? Puan Wani dah jawab tu. Nur Asfiza Abdullah, salam doktor, pernah ke rasa salam doktor, pernah kena rasa dada kanan mencocok-cocok dan tajam? Adakah itu gastrik, angin? Adakah Ufamol membantu? Yang ini saya sebut tadi. Kalau tak pasti kena buat ECG dulu. Kalau tak pasti, kalau pada saya tanya risiko dia dulu. Tengok berat badan dia ada tinggi kejenuhan tak. Kalau katakan dia ada salah satu, saya buat ECG terus. Kalau tak ada serangan sakit jantung, tanda-tanda serangan sakit jantung pada ECG, saya cakap ini bukan. Bukan. Panadol dia tidak membantu. Ufamol dia tak membantu. Dia membantu dengan ada orang cakap mungkin dia ambil antacid. Kalau saya minum air kosong, rehat perlahan-lahan, dia akan okey. Kalau dia bukan serangan sakit jantung. Doktor, kalau ada hyperthyroid boleh tak minum minyak zaitun? Boleh, tak ada masalah. Untuk thyroid ni, hyperthyroid ni kadang-kadang kita sebut jangan makan sayur-sayuran seperti brokoli, kubis dan sebagainya, sebab dia mengandungi, tak silap saya, sulfur, yang mana dia boleh menghalang metabolisme pembentukan hormon thyroid tu sendiri. Sebab tu kita tak galakkan makan yang itu. Puan Mazia, Alhamdulillah, terima kasih. Sabia Ali, Cik Aziza, terima kasih. Zarul Amri, terima kasih. Nur Aziyah, Beaufort Sabah, Alhamdulillah, jauh tu, clear. Salma, line clear. Ahmad Ismail, salam doktor, apakah yang menjaga sakit dada semasa tarik nafas panjang? Produk apa yang sesuai? Dia tarik nafas panjang, sakit dada. Sakit dada kalau saya akan tengok. Saya akan cuba tekan pertama sekali dia punya rangka dia. Kadang-kadang rangka dia, sendi-sendi rangka kat situ, yang itu yang kita sebut sebagai osteochondritis. Mungkin tak nafas dia rasa sakit macam mana. Kemungkinan yang itulah kalau dia bermula daripada rangka dia. Yang itu minyak zaitun pun dah bagus sebab dia adalah antioksidan, mengurangkan rasa sakit dan mengurangkan inflammatory. Dia sangat bagus. Siti Nur Hidayah, Assalamualaikum doktor, line clear, terima kasih. Nadia Abdul Malik, doktor, tiba-tiba rasa sakit dada menyucuk di belakang kiri, kadang-kadang sebelah kanan, berlainan tempat. Kosok dada, angin je rasa. Anxiety bila fikirkan sesuatu, rasa sesak, tak cukup oksigen, adakah itu GERD? Ini anxiety disorder. Anxiety disorder ni macam-macam. Anxiety disorder selalunya masalah penghadaman, rasa macam makanan tu naik semula ke atas, kemudian rasa sakit badan, sakit sendi, kadang-kadang rasa macam pening, rasa nak muntah dan pelbagai. Sebab tu anxiety disorder ni kebanyakan mainan minda, yang itu kita kena buat itulah. Betulkan balik cara kita berfikir dan sebagainya. Dia ambil masa tuan, dia bukan hari ni saya cakap besok dah baik, tak. Ada orang mengambil masa berbulan-bulan. Macam juga orang cuba menguruskan berat badan. Dia bukan hari ni cakap, hari ni buat diet intermittent fasting, minggu depan dah kurang. Tak, kadang dia mengambil masa. Saya sendiri nak menurunkan 5 kilo tu mengambil masa antara 4 hingga 6 bulan. Sebab saya tak boleh nak buat yang betul-betul strict, sebab
Bila buat tu saya rasa lapar sangat. Dia macam melawan-lawan. Jadi saya buat secara yang lebih santai, tapi ambil masa yang lama. Kemudian tu selepas capai je 5 kilo, dengan mudah 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo. Alhamdulillah. Jadi tak mudah untuk itu. Jadi kita kena cuba lagi insya-Allah. Jengka clear. Zarul Amri, Laura Haikal cakap jengka clear. Zarul Amri, Dr. Arabic gum boleh tak membantu pesakit gastrik? Bagus. Arabic gum dia sebenarnya dia adalah prebiotik. Bagus untuk perut kita sebab gastric ulcer tu sendiri selain daripada Arabic gum saya nak sebut juga Arabic gum madu sangat bagus madu yang ori. Sebab tu kena cari yang ori. Dalam kajian yang dibuat oleh Universiti Tempatan UKM sendiri kajian in vitro study of anti-Helicobacter pylori activity of honey, a systemic review. Maksud dia dah mengkaji banyak kajian-kajian di tempat lain dan juga di luar dan dalam negara. Mereka mendapati bahawa memang betul bahawa madu ni dapat mengurangkan atau dapat membunuh atau mengawal populasi Helicobacter pylori. Zaman dulu kita ingat disebabkan tak makan, asid dan sebagainya. Tapi zaman sekarang gastric ulcer ni dikatakan disebabkan oleh kuman yang disebut sebagai Helicobacter pylori. Jadi madu tu sendiri, ambil 1-2 sudu besar. Kalau yang tak ada diabetes, ambil dengan perut kosong dengan minyak zaitun, dia dapat membantu membunuh. Minyak zaitun dia meningkatkan mucin, lapisan dalam tu. Bagus bagi orang yang ada gastric ulcer. Yang ini dibuat oleh siapa? Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, UKM. Dan juga Department of Medical Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, UKM. Jadi, universiti kita yang buat sendiri kajian. Bukannya suatu yang orang cakap-cakap, orang jual jamu cakap dan sebagainya. Tapi dia dibuktikan oleh kajian secara saintifik oleh pekaji-pekaji kita. Saya sebut sinilah beberapa orang yang ada kat sini kalau ada. Dr. Adam Quraisya, Dr. Anwar Fazalda, Dr. Hanafia Alfizah, Dr. Muhammad Fahami Nur Azlina. Ini antara yang buatlah. Tuan-tuan boleh buka di dalam Google, typekan madu untuk gastrik dan jurnal, insya-Allah dia akan keluar. Okey, kita lihat lagi soalan-soalan ataupun dan sebagainya. Sekarang dah pukul 10.30. Saya ambil lagi 5 minit. Izan Doraini, okey. Di KL boleh WhatsApp Puan Izzah. Fazilah, saya ikuti sarana Doktor Haji Zubaidi. Alhamdulillah, Olivi dan vitamin E. Ya Puan, Alhamdulillah. Nini Suraya Muhammad, saya pesakit injap jantung sempit 0.8, sering pedih ulu hati. Ini mungkin dua perkara yang berbeza. Perut menjadi keras dan sakit dada sebab banyak telur angin di dalam perut. Paru-paru pun problem, rawatan apa yang terbaik? Yang ini kompleks Puan. Puan kena buat pemeriksaan doktor dan sebagainya. Saya cuma mencadangkan Puan mengubah cara pemakanan yang lebih seimbang, pemakanan yang mempunyai banyak nutrisi, yang itu sangat membantu. Nur Hafizah Effendi, doktor saya nak tanya macam mana pula dengan baru-baru ni saya sakit dekat belikat di bahagian belakang. Pinggang tak sakit sampai nak baring. Ini kemungkinan otot ni. Saya percaya mungkin otot. Sebab tu rasa sesak nafas, sakit dada dan sebagainya. Kemungkinan otot. Kadang bila kita urut dia lega sikit dan dia berulang. Jadi kemungkinan otot belakang, otot pinggang ni. Sebab tu cara yang terbaik untuk exercise otot pinggang ni ialah kita buat ketuk ketampi. Ataupun kita yang ringan-ringan saja. Kalau kita boleh berdiri tu, kita boleh duduk sampai mencangkung, bagus. Tak boleh duduk separuh. Agak-agak seolah-olah kita duduk atas kursi. Duduk atas kursi, perempuan bangun. Tegakkan pinggang kita belakang, bangun. Kalau bagus, sampai kita boleh mencangkung. Macam ketuk ketampi kita buat. Itu bagus untuk sendi, untuk punggung dan juga untuk otot-otot pinggang. Itu salah satunya lah. Thank you doktor menjawab soalan saya. Apakah tanda-tanda saluran darah tersumbat? Saluran darah tersumbat ni tak ada tanda. Kecuali kalau lebih kurang dia dah melebihi 70%. Sebab tu bila dah sakit dada, dapat serangan sakit jantung, itu dah agak terlambat selalunya. Di peringkat awal ni mungkin macam saya sendiri mungkin dah ada sebab faktor umur dan sebagainya. Tetapi dia tak akan memberi tanda sehingga dia betul-betul sumbat lebih kurang 70% hingga mungkin 90% baru dia ada tanda serangan sakit jantung, iaitu 4 yang saya beritahu. Sakit dada, susah bernafas, berpeluh dan degupan jantung laju.
Kemudian Nur Hisham, semasa jogging kadang rasa berdebar dan perut memulas. Adakah ini masalah jantung bermasalah? Saya rasa tidak tu. Bila kita berjogging selalunya, apa yang menyebabkan, dia akan menyebabkan stres hormon kita meningkat. Bagi setengah orang, apabila stres hormon meningkat, dia akan menyebabkan rasa tak selesa. Macam kita hari ni nak jumpa nak jumpa Tok Kadi nikah kan. Kita rasa macam stres, tak selesa, takut dan macam-macam rasa ketakutan. Ataupun kita pergi ke Dewan Peperiksaan. Masa itulah dah nak panggil tu, masuk, kita rasa nak terkencing, nak terberak padahal tak ada apa-apa pun. Begitu perut memula-mula dan sebagainya, jantung berdebar-debar. Itu semua disebabkan oleh stress factor. Kalau kita berlari sebagai contoh, sebab tu bahaya kalau orang yang nak berlari dia minum air kopi. Jadi boleh menyebabkan jantung terlaju dan akhirnya boleh menyebabkan tak selesa, susah bernafas dan pitam. Bagi setengah orang, okey bagus. Kalau orang tu boleh. Dia boleh menyebabkan pembakaran lemak dengan lebih banyak. Untuk orang yang nak exercise ni, bolehlah ambil minum kopi, menyebabkan jantung laju, pembakaran lemak lebih efektif. Tetapi setengah orang tak boleh. Dia menyebabkan rasa macam gini. Perut tak selesa, rasa nak pitam dan sebagainya. Zarul Amri, thank you doktor kerana minum air kosong dan bernafas dengan tenang. Ya. Nur Azhar Hussein, salam doktor, apa beza antara sakit jantung dan GERD? Contoh sesak nafas. Macam saya cakap tadi, tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan. Kecuali kalau saya yang dah biasa melihat, ada pengalaman merawat, kita tahu ini GERD ataupun mungkin serangan sakit jantung. Asalnya orang yang serangan sakit jantung tu, kita buat ECG, akan nampak lah dia punya perubahan pada ECG, sakit jantung. Bagi orang GERD ni memang kadang-kadang, atau anxiety disorder atau panic attack ni kadang-kadang rehat sekejap dia hilang. Saya ada satu kes dulu, saya masih ingat lagi, saya kerja malam, kerja 24 jam tu di klinik. Pukul 3 pagi, staff saya panggil doktor, ada patient kat luar. Dia cakap, tak apalah, panggil masuk. Bila masuk, saya tengok nama pesakit, dia tulis dalam kad tu lelaki, tetapi yang masuk perempuan. Saya tanya, puan ni encik ni ke? Encik ... ke? Kata, bukan, itu suami saya. Suami puan di mana? Suami saya dalam kereta. Kenapa dia tak masuk? Tadi doktor masa dekat rumah tadi, dia rasa sakit jantung, dia cakap. Saya susah bernafas, rasa berdebar-debar, tak selesa. Jadi kita orang nak pergi hospital yang terdekat, HSI masa tu. Hospital Sultan Ismail. Tapi bila lalu ke depan ni, bila dia nampak klinik ni, nampak lah tu kereta saya pun macam terpanjat. Oh, dia kenal kereta saya. Bila nampak kereta doktor, kami tu singgah. Bila terus singgah, tiba-tiba suami kata dah tak ada rasa sakit dah. Dah tak ada rasa sakit berdebar-debar, sakit dada tadi dan juga susah bernafas, semua dah hilang. Dia kata dah bertambah okey dah. Sebab tu dia rehat dia kat luar. Jadi orang yang ada masalah ni, selalunya dia nak assurance, dia nak ada satu security supaya dia rasa tenang dan sebagainya. Sebab tu kalau nak check, memang susah nak check, nak menentukan. Kecuali buat ECG. Jadi orang macam gini, dia dah hilang, saya assume mungkin dia ada panic attack, sebab bila tanya memang sebelum ni pun masalah yang sama. Tetapi saya beritahu, kena jugalah buat pemeriksaan, mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, takut ada masalah lain. Saya cuba berhenti ubat GERD, pantoprazol selalu dan pukul 5 petang terima akan rasa sakit dan mula terjeluak. Ini kena vitamin D tu. Kalau tanya saya, GERD ni, reflux ni sebenarnya masalah function, bukan masalah asid banyak. Bila function maksud dia punya lower dia punya sphincter tu, lower esophageal sphincter tu dia tidak berfungsi dengan baik. Jadi makanan dia akan naik ke atas. Jadi masalahnya dari situ. Itu berlaku apabila kita terlalu anxiety, kita terlalu bimbang. Semua parasympathetic stimulated. Dia akan menyebabkan selalu kita punya sphincter kita pada esophagus dan perut dia akan mengembang. Mungkin kita akan selalu macam nak berak atau rasa nak terkentut. Semua sphincter kita akan menjadi longgar. Jadi punca dia bukan masalah ubat. Kalau saya minda betulkan dulu. Dulu saya masih bergemuk dulu, 105 kilo dulu. Saya rasa saya ada gastrik. Sebab bila saya tak makan pagi, saya akan rasa lapar, pedih perut, bermula-mula, rasa nak pingsan dan sebagainya. Jadi memang saya akan dapatkan sarapan pagi sampai kenyang. Nanti pukul 10 lapar lagi, makan lagi. Nanti pukul 10, pukul 1, pukul 12 lapar, makan lagi. Itulah saya sehingga 105. Tapi bila kita buat intermittent fasting, minum air banyak, alhamdulillah puasa tu dah tak ada. Rupanya saya tak ada gastrik pun. Saya tak ada gastrik. Saya minum air. Rasa lapar, minum air kosong dulu. Kemudian kalau rasa dah okey, saya tak makan. Minum air saja. Puan Khadijah Ibrahim di Muar, Puan Khadijah, Nur Hidayah, Nur Zarin. Cantik. Okey.
Susriyanti Samsi, saya ejen Selayang, Batu Cave. Nur Fashida, Nadia, maaf. Apakah pemakanan yang sihat untuk pesakit yang ada masalah stand, memasang stand? Masalah stand ni kena faham bahawa disebabkan oleh saluran darah, saluran coronary dia tersumbat. Jadi doktor masukkan stand. Stand tu dia akan mengembang dan menyebabkan sumbatan tu dia akan hancur, saluran darah akan semakin mengembang. Tetapi dia boleh berulang. Disebabkan oleh pemendakan kolesterol tu tadi. Jadi makanan-makanan yang terutamanya yang tinggi trans fat, bukannya unsaturated fat. Sebab tu fat ni, lemak ni ada 3. Satu fat yang sangat bagus yang kita namakan healthy fat, iaitu yang terdiri daripada unsaturated, sama ada monounsaturated atau polyunsaturated. Yang satu lagi trans fat. Trans fat ni yang bermasalah. Yang ini memang dia mengkacau kolesterol kita, menyebabkan pembedakan, menyebabkan inflammation, keradangan dalam tubuh. Yang satu lagi saturated fat. Contoh dia susu, daging mega. Yang ini kita boleh makan, tetapi jangan terlalu banyak. Sesekali okey, tak ada masalah. Rawiyah Murad. Ini nak habis pukul apa ni perempuan? Banyak lagi soalan ni. Dah hilang pula. Berapa RM minyak zaitun ni? Ni kena tanyalah siapa boleh menjawab ni. Jufri Andros, kalau dah mula makan ubat kolesterol, teruskan. Lepas tu cek semula. Kalau dah normal, kalau saya tanya saya hentikan dulu. Jaga pemakanan, insya-Allah. Cok MK, doktor nak tanya, jika seorang ada anxiety disorder, boleh kena serangan sakit jantung? Macam saya cakap tadi, dia jarang. Dia satu benda yang berbeza. Serangan sakit jantung disebabkan oleh masalah selalunya sama ada wiring tu. Yang wiring tu yang kita panggil dia arrhythmia. Lepas tu ada macam-macam lah dia punya degupan jantung. Sebab tu bila kita memeriksa pemeriksaan jantung tu, bukan saja kita periksa saluran darah, kita periksa dia punya injap, kita periksa dia punya kita panggil dia wiring lah, lebih kurang wiring yang menyebabkan jantung tu laju, slow, ada missing beat dan sebagainya. Sementara anxiety disorder kebanyakan disebabkan oleh cara kita berfikir. Okey, dulu saya kena panic attack, tapi bila pergi hospital atau klinik auto ini saya cakap tadi dia nak security. Orang yang ada anxiety attack ni, dia bila tengok macam kawan saya tadi, dia tengok kereta saya je dah hilang dia punya anxiety disorder, hilang dia punya panic attack, dia boleh rehat dekat dalam kereta, tidur dan sebagainya. Macam tadi mula-mula tu kat rumah rasa macam dah heart attack, dah macam nak mati, dah nak pergi hospital, jabatan kecemasan. Tapi yelah, dia rasa berjumpa dengan orang yang dia percaya, dia rasa okey, dah hilang. Saya tak ada apa-apa keramat dan sebagainya, cuma minda rasa secure, alhamdulillah. Nur Asfiza Abdullah, dada belah kanan rasa mencucuk-cucuk, adakah disebabkan anxiety disorder? Boleh kau, ni saya dah sebut tadi, dia dah lari perempuan saya dah operate batu empedu, boleh ke amal minyak zaitun? Boleh. Doktor, ibu saya masalah jantung, perlukah? Ni ada masalah, saya tengok ni lama sangat. Bila lama sangat dia punya bateri saya pun dah mati. Saya baca pula daripada sini. Saya minta maaf tak ada 316 komen ni. Saya kena baca satu-satu. Kalau yang rasa nak live tu boleh live lah. Kalau nak menunggu jawapan, boleh harap menunggu. Last kali mungkin pukul 11. Selalu rasa nak pitam. Ni Aniza Art. Selalu rasa nak pitam. Kenapa doktor? Adakah angin? Cek tekanan darah rendah. Tu mungkin salah satu sebab tu, tekanan darah rendah tu. Tekanan rendah ni kadang-kadang bila dia tak ada simptom-simptom, dia okey. Tetapi sebab contoh, tekanan rendah bila naik tangga dia cepat penat, berjalan cepat penat, nafas tercungak-cungak dan sebagainya, itu ada masalah. Kalau saya pertama sekali saya akan buat pemeriksaan jantung dulu selain daripada tekanan darah. Confirm tekanan darah normal, buat pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung apa nak buat? Antaranya ECG dan ekokardiogram. Ekokardiogram ni kita nak melihat fungsi jantung, bagaimana dia mengepam sama ada dia betul mengepam. Kadang kita nampak di situ ada bocoran, kita panggil dia defect dekat situ, ataupun mungkin dia punya valve dia mungkin sama ada incompetent, dia tak menutup dengan sempurna, ataupun dia ada stenosis, dia akan terbuka, saya tak boleh berfungsi. Begitu. Itu antara dua yang asas lah. Kemudian kita cek lagi lah, mungkin ada masalah pernafasan jantung, kita buat lung function test, melihat bagaimana
fungsi paru-paru sama ada dia normal atau tidak normal lah. Dan itu saringan awal. Apa beza minyak zaitun dan minyak ikan? Minyak zaitun ni daripada pokok zaitun, minyak ikan ni daripada ikan lah. Minyak zaitun ni dua-dua dia dah adalah yang kita panggil sebagai acid unsaturated, terutamanya monounsaturated. Kalau minyak ikan ni lebih kepada polyunsaturated. Dia ada omega 3, omega 6, omega 9. Minyak zaitun pula, dia macam saya cakap tadi, 70% adalah monounsaturated, 20% adalah polyunsaturated, 10%, 5 hingga 10% adalah saturated daripada pokok buah zaitun. Cuma beza dia, minyak zaitun ni dia ada yang kita sebut sebagai antioksidan, iaitu hydroxytyrosol dan oleoprene, yang mana sangat tinggi, bagus untuk tubuh kita untuk melawan free radical atau radikal bebas di dalam tubuh kita. InsyaAllah laju Nak tahu juga apps apa yang boleh kawal anxiety? Apps saya tak tahu tuan. Mungkin ada yang ada menjawab tu, ada apps. Doktor jangan delete je, esok saya nak tengok semula. InsyaAllah saya akan simpan. Dia akan bertahan selama tak silap saya 30 hari. Minyak zaitun baik ambil yang soft gel ke cecair? Kalau tanya saya, ambil yang natural. Kita galakkan yang bentuk cecair. Maksud dia betul-betul kita panggil extra virgin. Jadi perah, keluarkan minyak, daripada minyak tu kita makan. Jadi satu sudu minyak tu mungkin 10 biji buah zaitun, kena faham begitu dia punya pekat dia tu. Dan rasa pahit tu disebabkan oleh kental, yang itu menunjukkan bahawa dia punya antioksidan sangat tinggi. Nak tahu sama ada minyak zaitun ni dia punya antioksidan tinggi, dia mestilah daripada extra virgin dan rasanya agak kelat sikit. Itu yang menyebabkan dia disebabkan oleh kehadiran antioksidan yang tinggi. Jadi kalau rasa dia macam dah cair, jernih, tak pekat, lepas tu rasa pun rasa macam tak ada apa, macam minum air kosong je, itu kemungkinan dia mempunyai mutu yang rendah dan mempunyai tahap antioksidan yang kurang. Tolong doktor bagi soalan ini. Soalan mana tu? Sebab dia bergerak-gerak, dia akan padam sebab mungkin ramai sangat yang bertanya, jadi dia cepat ingat. Saya pun dah buang empedu dan saya amal olive Cukertin dan pati delima dah hampir 2 tahun. Alhamdulillah rasa lebih sihat. Info untuk sahabat tadi yang kena macam saya. Ya. Orang yang ada, saya dah sebut sebelum ni dalam perkongsian lepas, iaitu orang yang dah dibuang empedu. Saya dah melihat protokol daripada HKL. Dia kata tak ada masalah untuk mengambil lemak. Cuma pilih lemak yang healthy fat. Yang ni saya tambah lah. Dia kata tak ada masalah ambil lemak. Cuma saya tambah kalau nak ambil yang healthy fat. Maksud dia jangan ambil trans fat. Ambil sesekali saturated fat. Tapi banyak ambil yang kita panggil unsaturated fatty acid. Minyak zaitun, avocado. Yang ini bagus. Bagus untuk kita. Sebab walaupun empedu tidak dikeluarkan daripada pudi empedu. Cecair empedu ni juga dikeluarkan daripada hati. Kena faham. Kenapa ada pundi di situ? Pundi di situ disebabkan oleh, pertama sekali, dia ada sphincter di bawah sekali tu. Sebelum masuk ke dalam duodenum, dia ada sphincter. Maksud dia, pengeluaran cecair empedu tu yang tidak digunakan, kerana mungkin kita tidak memakan lemak, dia akan disimpan balik dalam pundi. Macam kita ada wallet kan, kita tak gunakan duit, kita simpan balik dalam wallet. Tapi wallet ni tak ada. Adakah bermaksud kita tak ada duit? Ada, kita ada duit. Cuma kita tak simpan dalam wallet. Jadi sebab tu orang yang makan lemak, walaupun pundi empedu telah dibuang, dia masih lagi mengeluarkan pundi empedu dalam kuantiti yang mungkin yang sedikit tetapi mencukupi. Bila kena faham apa fungsi cecair empedu tu, dia adalah untuk mencernakan lemak-lemak yang kita makan. Jadi minyak zaitun ni kalau kita kata 1 atau 2 sudu saja terlalu sedikit. Yang itu tujuan cecair empedu ni untuk memecahkan molekul-molekul yang besar kepada molekul-molekul yang kecil. Kemudian dipecahkan lagi oleh enzim lipase, kemudian diserap di dalam tubuh. Kalau tak ada, kalau katakan sedikit saja dia punya cecair empedu, jadi dia tak dapat diserap lah dengan banyak. Tapi lipase ada untuk dipecahkan lagi untuk diserap. Jadi kemungkinan kebanyakannya akan dikeluarkan melalui najis. Mungkin najis kita mungkin berminyak sikit dan sebagainya. Itu je dia punya masalah. Cikgu Nusya Mimi, boleh puan tapi bukan dalam kuantiti berlebihan kerana minyak kelapa darah tinggi lepas minyak. Semuanya minyak lemak ni, lemak kita bagi saturated fat ni,
dia boleh makan. Dia dalam kajian yang saya baca, berbeza dengan unsaturated fat. Apabila kita ambil unsaturated fat, dia mengurangkan total kolesterol, menurunkan LDL, meninggikan HDL. Tetapi saturated fat pula, dia akan meningkatkan total kolesterol, tetapi dia menurunkan LDL dan juga meningkatkan HDL. Perbezaan lebih kurang begitu saja. Sebab tu saya cakap saturated fat ni boleh ambil. Tetapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu kerap. Sebab kajian banyak menunjukkan bahawa pengambilan polyunsaturated fatty acid atau unsaturated fatty acid adalah lebih baik daripada saturated fat jika kita tengok dari sudut menurunkan kolesterol di dalam darah. Itu yang saya sebut. Saya dah hampir setahun sakit dada bahagian tengah sehingga bahu kiri rasa ketat dan dah buat ECG berapa kali. Dah X-ray, full blood test, semua normal, skop just merah di perut tapi masih sesak nafas. Dan berpantang makan juga. Adakah anxiety? Ya puan, saya rasa ini anxiety disorder. Cari support group, jumpa kaunselor yang bagus. Dia akan mengajar puan cara untuk menukar cara berfikir dan sebagainya. Dia akan hilang insya-Allah sebab semua pemeriksaan normal. Muhammad Rosli, doktor boleh tahu kenapa ECG kadang okey, kadang tak okey? Adakah masalah jantung? Eko okey. Apa masalah okey tak okey tu? Kadang-kadang ECG ni dia sebenarnya error by the human. Maksud dia cara orang meletakkan dia punya apa ni? Button ECG tu kan. Kadang-kadang mungkin tak ketat, mungkin longgar dan sebagainya. Jadi bacaan dia tu tu yang kadang-kadang tu macam tak cantik dan sebagainya. Jadi saya nak tahu juga apa maksud okey tak okey tu ya. Azrina Hassan, saya dah hampir setahun sakit dada bahagian tengah. Oh, ni saya dah sebut tadi. Muhammad Rosli saya dah sebut. Cikgu Wimi pun dah cakap tentang fat. Tengok ada lagi tak soalan-soalan ni. Ada sebenarnya tapi skrin ni tak menunjukkan kesemuanya. Saya cuba tengok lagi. Kita ambil lagi 15 minit. Perempuan pukul 11 kita berhenti Okey, ada lagi tak? Asma As, terima kasih. Dan Ibrahim bagi info kepada saya sebelum ini. Saya amalkan jus 5 sebelum operation sampai sekarang alhamdulillah. So saya akan amal minyak zaitun dan cuka tin. Cuka tin ni ada pelbagai cara saya nak sebut ni. Nak guna ni ada pelbagai cara. Kalau saya ambil cuka tin selepas makan. Itu cara saya. Sebab banyak kajian yang menunjukkan bahawa pengambilan vinegar selepas makan ni dia akan dapat menurunkan, dia dapat mengawal penyerapan gula. Dia dapat menurunkan tekanan darah dan juga menurunkan kolesterol. Kalau tuan nak makan waktu lain tu terserah. Kalau style saya ambil lepas makan. Sebab bila saya pergi ke Morocco, ke mana? Ke Spain dan juga ke Turki, minyak zaitun cuka ni dibagi ketika kita makan, kita ambil waktu makan dan kita makan sekali dan sebagainya. Sebab tu dia dapat mengawal penyerapan gula. Lepas tu dia dapat mengawal penyerapan kolesterol kalau ada dan dia dapat menurunkan tekanan darah. Jadi kalau tanya saya lebih suka ambil cuka 1 sudu masuk dalam air kosong dalam 1 gelas, saya minum lepas makan. Jadi dia membantu saya dalam mengawal penyerapan gula supaya tidak terlalu banyak. Cuka apple elok tak doktor? Elok. Cuma kita sebut tentang cuka tin ni sebab dia disebut dalam Al-Quran. Watini wa zaitun. Yang itu kita ambil keberkatan daripada tu. Nak ambil cuka apa pun okey. Saya rasa belah kiri dada sampai Masya Allah. Apa lagi Syahrin Ramli, perkongsian terbaik. Terima kasih. Kita tengok lagi. Dia tak keluar semua lah. Saya punya handphone satu lagi dia dah mati pula. Okey, saya tengok lagi sekali kalau ada. Masa terbaik ambil batu sauda. Batu sauda ni memang bagus. Dia untuk sebagai immunomodulator. Yang bagus untuk meningkatkan daya tahan. Yang ini saya buat cakap. Saya tunjukkan tuan tentang kajian yang dibuat oleh Universiti Tempatan. Kebaikan habatus sauda. Okey, ini contoh effect of ini tajuk dia. Effect of Nigella sativa, habatus sauda oil and nicotine chronic treatment of sperm parameter and testis
Histology features of rat. Ini kajian dia buat dengan tikus-tikus. Tapi dengan manusia belum lagi. Itu tidak bermakna dia tidak memberi manfaat. Sebab kita tak ada mungkin volunteer yang nak cuba dan sebagainya. Tapi kajian ini dibuat di mana ni? Kajian ini dibuat oleh Dr. Eng Chuping, Dr. Nur Hashidah Hashim. Dia orang di mana-mana? Dia orang daripada Universiti Malaya. Universiti Malaya. Tiga orang ni daripada Universiti Malaya. Jadi dia orang dah buat kajian. Dia kata bagus untuk orang yang ada masalah sperma yang tidak berkualiti, masuk dia bilangan dia sedikit, morfologi atau bentuknya yang tidak sempurna, dan juga cara dia berenang, cara dia sperma dia berenang ke depan, tapi ada sperma yang pusing, depan doktor pusing balik, ada yang pusing gitu, jadi dia tak ke depan. Jadi dia cakap memang bagus untuk sperma, tapi tak ada kajian. Jadi tuan-tuan boleh amalkan, tak rugi, ambil 5 titik waktu pagi, waktu malam, bagus. Bagi orang yang ada asma, orang yang ada autoimmune disease, itu pun bagus ambil habatus sauda. Ada juga kajian sebenarnya saya dah ada baca sebenarnya berkenaan dengan autoimmune disease. Dia sangat bermanfaat lah. Tak rugi tak rugi kalau kita amalkan. Contohnya satu artikel, The New Miracle of Habatus Sauda. Its major component, thymoquinone, can be used in the management of autoimmune disease. Yang ini dibuat di mana? Kajian ini dibuat di mana? Dibuat di mana? Di Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara UiTM, Sungai Buloh, Selangor, Malaysia. Dan orang kita yang buat kajian, bukannya calang-calang. Orang-orang kita yang buat kajian, dia kata bagus untuk orang yang ada masalah autoimmune. Bukannya rawatan utama, tetapi so far ni ia menunjukkan bahawa thymoquinone di dalam habatus sauda tu memang berpotensi untuk merawat autoimmune disease. Jadi kalau ada masalah tu, ambillah 5 titik yang Olive House punya, pagi, tengah hari, petang, atau 5 titik pagi, 5 titik petang pun dah mencukupi. Jadi ada soalan lagi tak perempuan? Kalau tak, kita tutuplah kot. Lagi 5 minit saya bagi masa 5 minit untuk punya soalan. Sebab saya punya skrin ni dia tak keluar semua lah. Jadi saya minta maaf, saya tak dapat membaca tuan-tuan punya soalan. Tak ada soalan. Ya betul cikgu. Memang habatus sauda ni kita tak perasan kebaikan dia. Kecuali apabila kita dah buat kajian, barulah kita kembali kepada habatus sauda. Bukan sebagai auto atau immunomodulator saja, tetapi dia banyak lagi function dia untuk gastric ulcer. Saya dah baca berkaitan dengannya, kanser kolon. Dia bagus untuk membantu. Selain daripada ubat-ubatan kita ambil, apa salah kita ambil benda ni untuk meningkatkan daya tahan kita sebagai contoh. Bagus. Bagaimana masalah sakit tumit, doktor? Sakit tumit ni diselalukan, dulu kita sebut fasciitis, kita sebut Allahu Akbar. Masalah sakit tumit ni selalu bila bangun tidur kan. Yang ini plantar fasciitis ni kita sebut apabila kita bangun tidur, kita sakit tumit, selalu kita cakap ada masalah ligamen antara tendon dengan tulang tu, ligamen tu bengkak. Tapi banyak kajian yang saya baca disebabkan oleh masalah keradangan. Antara punca keradangan ni, sebab tu kita tengok orang yang ada kencing manis, orang yang ada obesity. Sebab obesity ni dia akan mengeluarkan elemen-elemen pro-inflammatory sebenarnya. Dia menyebabkan keradangan dalam tubuh. Itu yang menyebabkan badan dia kerana sakit-sakit, penat-penat. Bukan disebabkan berat badan saja, tetapi disebabkan faktor kesan daripada pro-inflammatory element di dalam yang dikeluarkan oleh lemak-lemak. Sebab tu caranya ialah selain daripada turunkan berat badan, saya mencadangkan yang terbaru ialah mengambil makanan yang anti-inflammatory. Yang terutama yang ada antioksidan, yang banyak vitamin E, yang banyak vitamin C. Yang ini akan sangat membantu. Ada seorang sahabat saya, bila saya cadangkan pengambilan minyak zaitun dan vitamin E, dia kata masalah tu sudah hilang.
Cuma kalau di klinik, contohnya kalau kita ada masalah ni, selalunya kita akan bagi suntikan steroid lah, tetapi itu untuk sementara, dia boleh berulang, dan saya bimbang juga dia boleh menyebabkan kelemahan pada tendon tu, kita takut dia putus dan sebagainya. Tetapi kalau kita ambil secara alami, secara natural, makanan-makanan anti-inflammatory, yang itu senang saja Google, anti-inflammatory food, banyakkan vitamin C, vitamin E, ya contoh, bagus untuk tubuh kita. Jadi kita tengok lagi soalan-soalan yang mungkin saya boleh jawab. Olive oil okey tak sebelum tidur? Ya, bagus puan, ambil olive oil. Saya pun ambil olive oil sebelum tidur dan selepas bangun tidur. 1 atau 2 sudu sebelum tidur, dan 1 atau 2 selepas tidur, sebelum tidur dan selepas bangun tidur. Apakah beza ni pada Amin Isman? Apakah beza minyak habatus sauda perhan sejuk dan perhan panas dari segi khasiat? Dia berbeza tuan. Sebab bila kita buat perhan sejuk ni, pertama sekali dia lebih kepada mendekati natural. Seperti mana kita mengambil habatus sauda dalam bentuk biji. Dia menghasilkan minyak tetapi sedikit saja. Sebab contoh 1 sudu minyak habatus sauda ni mungkin adalah perahan daripada 100 mungkin 200 biji habatus sauda. Jadi terlalu sedikit saja. Sebab tu kita buat extraction. Perahan sejuk ni kita perah. Ada orang buat extraction, ada orang buat perahan. Jadi bila kita perah tu, dia keluar minyak tu, antioksidan di dalamnya tidak terjejas. Maksudnya level dia tu masih lagi tinggi. Berbanding kalau kita panaskan minyak habatus sauda tu pelan-pelan dia keluar minyak dan sebagainya, antioksidan kat situ dia semakin menurun. Macam juga minyak zaitun atau minyak kelapa yang perahan sejuk sangat tinggi antioksidan, yang menggunakan haba mempunyai antioksidan yang agak rendah walaupun dia ada minyak di situ. Yang ini banyak buat kajian. Saya ada baca satu kajian tu membandingkan habatus sauda dari segi biji dia, menggunakan biji, menggunakan perahan sejuk, menggunakan extraction, 2 extraction, sama ada dia menggunakan air, water extraction, atau menggunakan kita panggil ethanol extraction. So ada 4 cara begitu. So dia membandingkan kebaikan dia. Dan yang dapati yang terbaik adalah perahan sejuk. Perahan sejuk dia mengekalkan antioksidan di dalam minyak habatus sauda tu. Dia masih lagi mengekalkan tahap thymoquinone di dalam habatus sauda tu berbanding dengan yang lain. Ya, Puan Ajib Bain, makan minyak zaitun cerit berit. Memang puan, untuk pertama kali makan minyak zaitun tu, minyak zaitun tu dia akan menyerap dalam tubuh kita. Okey. Kalau kita tak biasa minyak zaitun, sebagai contoh kita ambil 2 sudu, dia contohnya tubuh kita mampu menyerap 1 sudu saja, yang 1 sudu lagi dia akan keluar melalui najis. Jadi dia menyebabkan cerit berit. Sebab tubuh kita hanya mampu menyerap 1 sudu saja. Yang 1 sudu lagi dia akan keluar, dia tak menyerap, dia akan keluar dari najis. Yang itu bermakna tubuh kita hanya sesuai untuk ambil 1 sudu saja. Boleh ambil 1 sudu. Tetapi setengah orang tu dia berasa lebih baik. Maksud dia kali ni ambil 1 sudu, tak lama kemudian dia dah boleh try 2 sudu. Sebab bila dia khusus dah orang cakap tu dah belajar cara nak buat penyerapan minyak zaitun. Begitulah lebih kurang. Sebab tu dulu ambil 2 sudu cerit berit, sekarang ambil sudu dah okey. Maksud dia begitu. Tapi kalau tuan-tuan rasa contoh kalau ambil 3 ambil berlebihan rasa cerit berit, itu bermaksud dia tubuh kita ni hanya mampu menyerap minyak zaitun setakat tu je. Jangan ambil lebih. Jangan ambil lebih sebab dia akan membazir lah. Maksud dia akan keluar melalui najis. Yang itu je yang sesuai untuk kita. Jadi dia bergantung pada orang. Ada orang boleh ambil 1 sudu, 2 sudu. Ada orang ambil 1 kali. Ada orang ambil 2 kali pagi dan malam. Ada orang ambil 1 hari 3 kali. Kalau orang yang biasa, contoh dia di Morocco, di Spain dan juga di Turki, dia orang biasa daripada kecil makan minyak zaitun, ambil vinegar, jus delima. Dia orang tak ada masalah. Kalau kita biasa baru kita nak ambil, baru nak try contoh, kita rasa sakit tekak, kita rasa cerit berit dan sebagainya sebab kita tak biasa. Macam juga Mak Saleh kan. Mak Saleh kalau kita makan sambal tumis kita rasa biasa je, tapi Mak Saleh makan sikit sambal tumis dia dah rasa macam nak cerit berit lah, panas lah, tak boleh tahan dan sebagainya. Sebab kebiasaan dia tak merujuk pada hal-hal yang memudaratkan.
Siti Aminah, saya dah makan propanolol untuk jantung laju hampir 15 tahun. Boleh tak saya stop ni? Kalau masih laju, macam mana puan nak stop? Ni mungkin masalah thyroid, thyrotoxikosis, hyperthyroidism. Jantung laju saja dah makan 15 tahun. Masalahnya kalau puan bergantung pada ubat saja, sudah tentu puan stop ubat, dia akan laju balik. Jadi sebab tu ada cara untuk menurunkan, memperlahankan degupan jantung begini. Saya tak ulas di sinilah, mungkin di lain kali. Saya ada tanda pedih ulu hati bila terasa sakit dekat dada juga. Betul? Bila stop merokok, rasa kat dada dah hilang. Betul? Pedih ulu hati, Alhamdulillah hilang lepas ambil Gaviscon. Apa pendapat doktor? Apa pendapat doktor dengan apa yang jadi dekat saya? Okey, rokok tu sekali nikotin. Dia akan menyebabkan perut kita lebih berasid. Lebih berasid maksud dia jika kita menyusin kita dalam lapisan dalam perut kita tu semakin menipis, dia akan menghakis kita punya permukaan dalam perut kita dan akhirnya menjadi gastric ulcer. Gaviscon antacid, iaitu dia akan menurunkan asid dalam perut kita. Jadi bila perut kita berasid disebabkan nikotin, terlalu berasid, Gaviscon memanglah cara yang terbaik untuk kita mengurangkan dia punya keazidan di dalam perut. Jadi memang pertama sekali, kalau tanya saya, kena berhentikan rokok. Yang pertama. Yang kedua, ambil pemakanan yang sihat. Banyakkan fiber, banyakkan sayur. Ambil sedikit minyak zaitun, mungkin ambil sikit madu. Dia akan membantu. Habatus sauda pun sama. Dia akan meningkatkan musin di dalam permukaan dalam. Dan banyak lagi cara, tukar cara pemakanan. Itu kurangkan yang manis, kurangkan trans fat, kurangkan processed food, dia sangat membantu. Fazilah Hasan, terima kasih. Din Yusuf, berapa biji habatus sauda yang diambil yang makan secara betulan? Habatus sauda ni puan, kalau tuan ambil biji, dia bukan kira biji tau. Ada seorang patient saya hari tu, dia kata, doktor, saya ambil 7 biji habatus sauda. Saya cakap 7 biji habatus sauda tak cukup. Kalau 7 biji kurma, ya betul. Habatus sauda ni dia ambil, yang biji ni dia ambil, kita sukat dengan sudu. 1 sudu, 2 sudu dan sebagainya. Kalau saya cadangkan 2 sudu besar masuk dalam mulut ataupun tabur dalam makanan, tabur dalam roti dan sebagainya. Kalau nak mudah, ambil terus masuk dalam mulut 1 sudu, minum air kosong. Kalau nak mudah lagi, itulah yang ada bentuk minyak, kita panggil habatus sauda oil, HSO kan. Jadi kita boleh letak titik. Jadi bergantung. Ada kepekatan yang terlalu pekat. Bila kita letak dalam ke mulut, dia menyengat. Itu maksud dia terlalu pekat. Yang Olive House punya, dia dah lebih cair sikit saya rasa. Sebab tu kita ambil 5 titik. Kalau yang lain di luar tu terlalu pekat, ambil 1 pun rasa dah pedih. Jadi jam dah menunjukkan pukul 11. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu depan. Kita membincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemakanan, kesihatan dan perubatan, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup untuk pada hari ini. Terima kasih kepada 204 orang yang bersama dengan saya sehingga ke akhirnya. Kita sudahi dengan surah Wal-As dan juga tasbih kifarah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan-tuan. Minggu depan kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.